niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terenggalu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri agar aku bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita meneruskan talaqi online, talaqi kita online bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke-46. Jadi kelas kita ni paling-paling kurang 46 kali dah. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa kalau sesiapa yang nak sponsor, nak taja ataupun nak bagi sumbangan untuk kelangsungan program-program khususnya keagamaan di Dom Beluh Gading, bolehlah berhubung dengan nombor yang akan ada bawah tu. Nombor dan juga nombor akaun pun ada bawah tu. Boleh tengoklah. Jadi jadi tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Al-Akh Ustaz Mang, Hafizahullah Subhanahu wa Ta'ala, pihak penganjur, seterusnya pentalaki kitab yang mengikuti pengajian kita pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan kita. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya kita mana? Sambung. Baca dah, wa dukhulus salati binasyaq. Baca dah. Mana? Ha? Betul situ. Wa ayya'tamida. Situ. Wa ja'alu yadayhi tahta sadrihi akhidhan biyaminihi yasarah. Maksudnya wa ja'alu ay wa yusannu ja'alu, dan disunatkan menjadi yadaihi, menjadikan dua tangannya, tahta sadrihi, di bawah dadanya. Kita tidak kata menjadikan, tapi perkataan ja'al, asal makna ja'al menjadikan. Cara kita benda meletakkan, meletakkan dua tangan dia di bawah dadanya. Okey, kita ada dada. Jadi lepas daripada kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita teguh letak tangan di bawah dada. Jadi maksud bawah dada adalah bawah dada atas pusat. Jadi akad takbiratul ihram, lepas tu letak tangan bawah dada atas pusat. Baik. Cuma sebenarnya dalam meletakkan tangan setelah daripada kita bertakbiratul ihram dalam qiyam tu di mana, memang sebenarnya ada perbezaan pandangan di kalangan ulama fiqh. Namun Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i melihat dalil berkenaan dengan meletakkan tangan di bawah dada adalah lebih kuat. Maka mazhab Imam Syafi'i memilih cara meletakkan tangan adalah di bawah dada dan di atas pusat. Baik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu katanya akhidan hal keadaan dia, akhidan memegang, biyaminihi dengan tangan kanannya, yasarahu akan tangan kirinya. Akhidan isim fa'il. Akhidan atau wazan fa'ilan. Akhid fa'il. Dia memegang dengan tangannya, yasarahu i'rab jadi maf'ulun bih bagi akhidan. Dia pegang dengan tangan kanan akan tangan kiri. Pegang tangan kanan akan tangan kiri. Dia pegang tangan kanan atas tangan kiri. Pegang. Baik. Katanya itu hukum dia sunat. Jadi bermakna kalau orang tidak letak dan tidak pegang tangan kanan atas tangan kiri, maka tidaklah
merosakkan sembahyang dia. Katanya wa du'a fi sujudihi, dan sunat dia berdoa di dalam sujudnya. Sunat dia berdoa dalam sujud. Dia berdoa dalam sujud, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia termasuk tempat mustajab doa. Antara tempat mustajab doa adalah berdoa dalam sujud. Lepas tu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a, kata Rasulullah. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Ketika hamba sedang sujud, itu adalah tempat yang paling dekat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika kita sujud, kita telah meletakkan anggota kita yang paling mulia, muka, pada tempat yang hina, iaitu tempat orang jijak dengan kaki. Dan kita buat perkara tersebut adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Maka kata Rasul, fa'akthiru du'a, perbanyakkan doa di dalam sujud. Dalam hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma sujud fa'akthiru fihi min ad-du'a faqaminun ay yustajaba lakum. Kata Rasulullah, ada pun sujud, maka perbanyakkan di dalam sujud daripada doa. Perbanyakkan doa dalam sujud. Maka sepatut dan sebenar diperkenankan untuk kamu. Doa dalam sujud memang selayaknya diperkenankan untuk kamu. Jadi kita ada masalah benda, kita kena banyakkan berdoa, cari tempat-tempat mustajab, antaranya adalah dalam sujud. Kita penuntut ilmu ni, di samping dia berusaha, di samping dia bertawakal, dia mesti kena berdoa kepada Allah. Penuntut ilmu. Jadi ambil peluang, perbanyakkan berdoa kepada Allah dalam sujud, agar Allah Ta'ala membuka pintu ilmu kepada kita. Agar Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu yang penuh dengan keberkatan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Taala telah meletakkan banyak tempat mustajab doa. Cuma kita ambil ke tak? Kita buat ke tak? Kita berdoa tak pada tempat tersebut? Okey, disunatkan berdoa di dalam sujud. Disunatkan berdoa di dalam sujud. Lepas tu doa dia, hak yang dia nak doa, okey, ikutlah perkataan doa ni boleh. Dia nak doa sama ada doa hak yang ma'thur ataupun hak yang ghairu ma'thur. Ikut yang nak doa bab dunia ke akhirat ke. Boleh dia nak berdoa. Cuma hak paling comel adalah doa hak yang ma'thur. Baik, tetapi apabila Rasul kata fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyakkan di dalamnya akan berdoa, maka Rasulullah memberi izin kepada kita berdoa apa jua doa yang kita inginkan. Okey, dalam sujud. Kita orang yang belajar penuntut ilmu, jangan lepaskan peluang. Mesti kita kena perbanyakkan berdoa dalam sujud. Cuma orang yang menjadi imam, oleh kerana apa yang dituntut kepada imam adalah fal yukhaffif, kena takhfifkan, maka dia tidak boleh banyak doa dalam sujud. Tidak boleh banyak doa dalam sujud adalah kerana nak memelihara makmum. Sebab tu imam dia tidak boleh memanjangkan sembahyang, melainkan makmum mahsur, yang terbatas, maksud orang lain tak masuk dah, redha dengan dia memanjangkan, barulah dia boleh memanjangkan. Jadi tak comel tu imam sujud sampai ke setengah jam sebab banyak sangat doa dia nak doa, sedangkan di belakang dia ada bermacam-macam makmum. Yang ada setengah makmum tu tak nak sujud lama. Sakit kepala. Betul tak? Sakit kepala sujud lama, nak cabut mata. Sakit lutut, macam-macam. Jadi kita kena raih. Manakala sama juga makmum dia nak doa lama dalam sujud. Sebab dia, sebab makmum dia mengikatkan sembahyang dia dengan sembahyang imam. Okey.
Jadi hak yang boleh perbanyakkan, panjangkan doa dalam sujud, hak yang dituntut adalah yang pertama kepada orang hak yang sembahyang seorang diri. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Tapi tetap sembahyang fardu lebih afdal, sembahyang berjemaah berbanding dengan sembahyang seorang diri. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah imam yang makmum dia redha imam memanjangkan, dan makmum saat itu terbatas orang tersebut saja. Okey, boleh faham? Makmun mahsurun. Begitu hak yang disebut dalam kitab makmum, hak yang orang tu je, tidak masuk orang lain. Sebab kalau masuk orang lain, mungkin orang lain tu tidak redha. Okey, boleh faham? Kita sembahyang puak kita je ni puak madrasah kita ni. Itu kemah keming kita tu, kita tak boleh orang lain masuk musim-musim Covid ni. Kita tak buka orang lain, kita je. Lepas tu puak kita ni redha, nak sembahyang 2 jam pun tak ada masalah. 3 jam tak ada masalah, tapi jangan kalau bab mai tak mau lama. Kalau bab mai tak mau lama, tak sembahyang apa? Lama. Contoh pelajar-pelajar kita. Contoh wali-wali besar lah ke kan? Contohlah. Okey. Jadi tak apalah, kita panjang. Manakala makmum pula boleh banyakkan doa dalam sujud ketika imam sujud yang lama. Tetapi kalau makmum tetap berdoa yang panjang dalam sujud, sedangkan tu imam saat ni tu tidak sujud lama, maka kalau sekiranya tertinggal makmum daripada imam 2 rukun fi'li, 3 qauli tak masuk 2 rukun fi'li, tertinggal makmum daripada imam 2 rukun fi'li, maka batal sembahyang makmum. Tetapi kalau tidak 2 rukun fi'li, tak batal. Kalau tidak 2 rukun fi'li, tak batal. Sebagai contoh, ada sebahagian daripada makmum, dia berdoa dengan doa yang panjang dalam sujud rakaat yang akhir. Sujud yang kedua rakaat yang akhir. Sujud yang kedua rakaat yang akhir, imam bangun kepada tasyahud. Okey, boleh faham? Imam bangun kepada tasyahud. Baik, jadi makmum tersebut doa panjang. Imam baca tasyahud. Dia doa, bangun lagi. Panjang sangat doa. Macam-macam doa. Lepas tu imam selawat kepada Rasulullah. Dia tak bangun lagi. Siapa ke imam bagi salam. Dia tak bangun lagi. Baik. Perbuatan dia adalah perbuatan yang salah. Perbuatan dia adalah perbuatan yang salah. Kerana apa yang diperintahkan kepada dia adalah mengikut imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Okey, cuma mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, batal tak sembahyang dia? Tak batal. Batal ke tak? Tak. Sebab dia memang tertinggal daripada imam, tetapi tidak cukup 2 rukun fi'li. Okey, boleh faham? Ada tak 2 rukun fi'li di situ? Ada, satu je benda. Duduk tasyahud. Selain daripada itu ada tak? Tak ada. Tasyahud rukun qauli. Lepas tu selawat rukun qauli. Salam adalah rukun qauli. Tapi perbuatan dia salah. Cuma adakah perbuatan dia membatalkan sembahyang? Tidak. Ini perkara yang penting yang perlu kita kena sebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ni ana ada buat penulisan. Ana ada buat penulisan dalam masalah ni. Kerana di sana ada beberapa orang sahabat daripada para asatidah, mereka bertanyakan permasalahan ni kepada ana beberapa kali. Tanya. Jadi oleh kerana para asatidah tu tanya, kerana ada orang kata batal sembahyang, jadi ana buat penulisan dengan ana menaqal ibarat-ibarat kitab, antaranya adalah kitab I'anatul Talibi. Jadi boleh tengok dalam Facebook ana berkenaan dengan permasalahan ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab doa dalam sujud ni disunatkan memperbanyakkan, tapi bukan dalam semua keadaan. Okey, boleh faham? Bagi orang sembahyang seorang diri ataupun imam yang redha oleh makmum yang terbatas, imam memanjangkan sembahyang, dan makmum yang mana dia sempat berdoa yang banyak dalam sujud dia kerana imam memanjangkan sujud. Okey, nampak kan? Baik. Seterusnya wa ay ya'tamida fi qiyamihi min as-sujudi wal qu'udi ala yadayhi. Dan dia kena i'timad, berpegang, bersandar fi qiyami pada bangunnya minas sujudi, daripada sujud, wal qu'ud, dan bangun daripada duduk. Dia beriktimad ala yadaihi, berpegang di atas 2 tangannya. Maksudnya dia ketika dia bangun dia daripada sujud,
kepada dia bangun daripada sujud untuk dia bangun daripada sujud untuk pergi kepada qiyam, ataupun dia bangun daripada duduk untuk pergi kepada qiyam, dia i'timad di atas dua tangan dia. Faham tak i'timad di atas dua tangan? Amin. Okey. Macam ni sujud. Ambil sujud. Kejap nak sujud. Sujud. Okey, sujud. Bangun kepada qiyam. Hal tu tidak sunat. Dia sunat kan? Sunat i'timad di atas dua tangan. Okey. Jo kat sini je. Baru ni jo dah. Pakai piang balik jo. Nak ambil nak rakang. Cepat. Sini je. Sujud je. Sujud. Okey, kalau bangun kepada qiyam mana? I'timad lagu mana? Gitu. Okey, kita jom. Nanti buat warna ke? Nak buat warna ke? Mesti gini. Jom. Jom buat jom. Cepat jom. Okey, mula gini nampak? Gana i'timad. Okey, bangun kepada qiyam. Gitu. Okey, tu i'timad. Kalau dak i'timad gua ada dak i'timad di atas dua tangan ketika bangun daripada kepada qiyam. Cuba. Ni dak i'timad. Okey, tu tidak i'timad. Sama juga bangun kepada qiyam daripada duduk. Okey, duduk antara duduk tasyahud kata. Duduk tasyahud. Okey, katakanlah duduk tasyahud. Okey, bangun kepada qiyam. Okey, hal tu tidak i'timad. Kalau i'timad apa ni? Allahu akbar. Tu i'timad. Okey, nampak kan? Itu maksud wa ay ya'tamida fi qiyamihi min as-sujudi wal qu'udi ala yadayhi. Cuma cara i'timad berarti molek. Sebab dia sunat i'timad kerana mengikut perbuatan Rasulullah. Jadi tiba kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'timad ala al-yadayn ketika bangun daripada sujud kepada qiyam ataupun bangun daripada sujud daripada duduk ketika daripada duduk kepada qiyam, dia sebenarnya sabit dalam hadis yang sahih melalui perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cara i'timad adalah gini cara i'timad. Bukan gini. Nampak. Gini cara i'timad, bukan gini. Ada orang okey, jom. Cuba buat mula je. Sekali lagi. Okey, kita tengok i'timad dengan gepar tangan. Tekan. Duduk. Sujud. Cuba sujud. Nampak tak ni? Okey. Bangun, i'timad. Bangun awak macam tadi tu. Okey, gitu. Gitu. Satu. Lepas tu gepar ke depan tak apa. Sekali lagi. Okey, kerana bangun. Nanti dulu. Yuk laju teh. Gepar tangan bangun. Ada? Gitu. Tu gepar. Lepas tu dia sebenarnya bukan sunat gepar. Kan? Sekali lagi. Sunat buat gini. Gitu. Itu sunat, bukan gepar. Baik. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i cara i'timad di atas dua tangan adalah dengan letak begini tangan. Bukan begini. Bukan bergepar. Manakala hadis di sana ada hadis yang daripada Sayyidina Umar adalah beberapa riwayat yang menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun daripada sembahyang, dia bangun kepada qiyam, maka dia akan meletakkan tangannya di lantai sebagaimana al-ajin meletakkan tangan. Okey, di sana ada hadis. Sebagaimana al-ajin meletakkan tangan. Yang pertama sekali hadis yang kita sebut tadi, hadis itu tidak sahih, hadis dhaif. Itu yang pertama.
Yang keduanya, andai kata hadis tu sahih. Okey, yang pertama sekali, kita dalam perbincangan hadis, kita ada dua benda yang penting yang perlu kita kena bincang. Yang pertamanya adalah daripada sudut thubut. Yang keduanya adalah daripada sudut dalalah. Daripada sudut thubut. Sabit tak hadis ni? Hadis yang Nabi SAW bangun kepada qiyam dan diletak sebagaimana kama yad'ul ajin. Hadis ni yang pertama adalah hadis dhaif. Okey, boleh faham. Okey, itu daripada sudut thubut. Yang keduanya daripada sudut dalalah. Andai kata hadis ni sahih ataupun hadis hasan. Andai kata hadis ni hadis sahih ataupun hasan, maka perkataan al-ajin di sini bukanlah orang yang menguli tepung. Di perkataan ajin ada dalam bahasa Arab dengan makna orang yang menguli tepung. Bukan makna orang menguli tepung. Al-ajin dengan makna asy-syekhul kabir. Dengan makna dia asy-syekhul kabir, maksudnya orang tu. Dalam bahasa Arab, tengok balik dalam bahasa Arab, bukan dalam kamus, apabila kata ajanar rajul, ajanar rajul dengan maksud adalah dia bangun daripada lantai dengan dia tukar tangan dia di bumi sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua. Okey, tengok orang tua lagu mana dia kalau nak bangun. Dia duduk, dia nak bangun, dia tukar mana? Dia tukar gini ke tukar gini? Tukar biasa lah, tukar biasa. Hak ni maksudnya kita sengeleng buat, kita buat kebiasaan buat kan ni. Agak buat gini kan? Jelas tak kan? Jadi al-ajin dengan makna asy-syekh al-kabir. Okey, andai kata hadis ni adalah hadis sahih. Satu. Yang keduanya, perkataan al-ajin kalau kita kata penguli tepung sekalipun, yang mana kalau kita tengok orang yang menguli tepung biasanya orang Puang. Dulu biasa orang Puang yang uli tepung. Yang mana uli tepung dia bukanlah mesti orang uli dengan nubuh. Dia kaedah uli tepung ada uli dengan nubuh, ada uli dengan gini. Faham? Faham tak lagi? Jadi sebab itulah tidak tepat meletakkan makna ajana al-ajin dalam masalah ni bagi orang yang mentasahihkan ataupun mentahsinkan hadis ni dengan mengatakan mesti kena buat lagu ni. Hak tu tidak tepat. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa taqwilu qira'ati al-ula 'ala ath-thaniyati fil asah. Dan disunatkan memanjang qira'ati al-ula. Dan hak yang ana sebut sebenarnya, hak yang ana sebut tu disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Hak yang ana sebut saat ni tu, semua hak yang ana hurah saat ni tu semuanya disebut oleh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagai contoh, Khatib Asy-Syirbini ketika dia mensyarahkan perkataan Imam Nawawi hak yang wa ayya'tamida fi qiyamihi min as-sujudi wal qu'udi 'ala yadayhi, dia sebut perkara-perkara hak yang ana sebut saat ni. Itu bukan daripada otak kita sendiri. Siapa kita? Dia bukan ulama. Jadi kita hanya menakalkan apa yang disebut oleh ulama. Katanya wa taqwilu qira'atil ula 'ala ats-tsaniyati fil asah. Dan sunat memanjangkan bacaan al-ula. Bacaan rakaat yang pertama, qira'atil ula ay qira'ah ar-raka'atil ula. Bacaan rakaat yang pertama 'ala ats-tsaniyah, di atas rakaat yang kedua, fil asah. Jadi mengikut pandangan al-asah, sunat rakaat yang pertama kita kena panjangkan daripada baca berbanding dengan bacaan pada rakaat yang kedua. Melainkan apabila ada dalil yang menyebut secara jelas, melainkan apabila ada dalil yang menyebut secara jelas bahawasanya surah rakaat yang pertama lebih pendek berbanding dengan surah rakaat yang kedua. Sebagai contoh, rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua hal ataka hadithu al-ghashiyah. Mana panjang antara dua tu ni? Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghashiyah. Sabbihis panjang. Ya dah. Sabbih berapa ayat?
12 hak. Hak tu tak yakin. Hal ataka hadithul ghasyiyah apa ayat? Ha. Apa ayat? Hafal Quran tak? Ha, apa ayat? Ha? Tak ingat. Ha? Sabbih isma rabbikal a'la apa? 19 ayat. Hal ataka hadithul ghasyiyah? 26. Baik. Di sana ada hadis yang mana disunatkan rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la, manakala rakaat yang kedua adalah hal ataka hadithu al-ghasyiyah. Faham? Pada sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya. Sebab Rasulullah buat begitu. Cuma oleh kerana di sana ada hadis yang mana ketika Abi Qatadah sebagai contoh, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yang mana daripada Abi Qatadah, kata Abi Qatadah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra khabar bagi kana. Khabar bagi kana, dia memberi faedah istimrar wa dawam. Maksudnya sentiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhur dengan Fatihatul Kitab dan dua surah. Dan Rasul memanjangkan pada rakaat yang pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Wa yusmi'ul ayata ahyanan. Dan Rasul memperdengarkan ayat ahyanan kadang-kadang. Maksudnya tinggi rendah sini, tinggi rendah. Kadang-kadang dengar ayat. Sama juga katanya wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Rasul membaca pada sembahyang asar dengan Fatihatul Kitab dan dua surah. Wa kana yutawwilu fi raka'atil ula fil ula wa kana yutawwilu fil ula. Rasul memanjangkan pada rakaat yang pertama sembahyang asar. Wa kana yutawwilu fi raka'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Sembahyang subuh juga Rasul memanjangkan pada rakaat yang pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Oleh kerana ada hadis yang diriwayat daripada Abi Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang mana sahabat menceritakan sembahyang Rasulullah. Abu Qatadah sahabat mencerita tentang sembahyang Rasulullah, yang mana Rasul membaca dalam rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua dalam sembahyang zuhur, asar dan subuh. Zuhur, asar dan subuh. Maka tiga sembahyang ni sunat kita panjangkan bacaan pada rakaat pertama berbanding dengan bacaan pada rakaat yang kedua. Okey, tiga sembahyang. Dan sembahyang selain daripada itu, maghrib dengan isyak tidak disebut dalam hadis ni. Maka kata ulama, selain daripada tiga ni, dia kiaskan di atas tiga ni. Hak tiga ni sabit dengan hadis. Manakala hak yang lain daripada tiga, dia kiaskan di atas tiga ni. Jadi bermakna, kata ulama, wa tatawilu qira'atil ula ala thaniyati fil asah. Okey, boleh faham? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abi Qatadah secara jelasnya disebut sembahyang zuhur, asar dan subuh, manakala maghrib dengan isyak adalah dikiaskan di atas sembahyang tersebut. Cuma di sana ada pengecualian. Pengecualian pada masalah mana? Pengecualian kalaulah sekiranya datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul memanjangkan rakaat yang kedua di atas rakaat yang pertama. Jadi hak yang Rasul memanjangkan rakaat yang kedua di atas rakaat yang pertama, maka hak tu kita kena memanjangkan rakaat yang kedua di atas rakaat yang pertama. Tapi secara umumnya sunat memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Melainkan okey, ada pengecualian kalaulah sabit Rasulullah memanjangkan rakaat yang kedua berbanding dengan rakaat yang pertama. Sebagai contoh, pada sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sabbih isma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Hukum dia adalah sunat. Baik. Katanya wadzikru ba'daha, dan berzikir selepas daripada sembahyang. Sunat berzikir selepas daripada sembahyang. Sunat berzikir. Jadi perkataan wadzikru ba'daha, sunat berzikir selepas daripada sembahyang, pastinya zikir hak yang ma'thur, hak tu hak yang perlu diutamakan. Zikir ma'thur. Mana zikir ma'thur? Zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berzikir lepas daripada sembahyang, tidak ada seorang pun orang yang mengatakan bid'ah. Tak ada seorang pun.
Kalau ada orang yang mengatakan zikir lepas daripada sembahyang adalah bid'ah, maka dia sebenarnya telah melakukan sebesar-besar bid'ah. Kerana dia telah melarang perkara yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berzikir selepas daripada sembahyang sebenarnya sabit dengan beberapa hadis yang sahih. Okey, boleh faham? Berzikir selepas daripada sembahyang sebenarnya sabit dalam beberapa hadis yang sahih. Antaranya adalah di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang mana daripada Thauban. Kata Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfarallaha thalatha. Rasulullah apabila keluar daripada sembahyang, habis dah sembahyang, Rasul istighfar sebanyak 3 kali. Rasul istighfar sebanyak 3 kali. Baik. Ketika ada seorang perawi hadis ni nama dia Al-Auza'i. Anak murid ini tanya dia, kaifal istighfar? Bagaimana istighfar itu? Maka disebut lagu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, astaghfirullah, astaghfirullah. So kata lagu tu. Dan sebab itulah sebaik-baiknya masa lepas daripada kita bagi salam, kita istighfar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu sebaik-baik. Dan tambahlah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak tambah. Nah, sebab kalau kita nak ikut orang yang Rasulullah, kita kata nak ikut orang Rasulullah. Tapi kalau kita tambah sekali pun, bukanlah salah sebab dituntut kepada kita secara umumnya kita berzikir. Fa idza qadaytumus salata fa idza qadaytumus salah gani ha. Wah, dah ingat dah. Fa idza qadaytumus salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, apa tu? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tu. Betul tak gitu? Ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, apa tu? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran. Mungkin berzikir kepada Allah dengan banyak. Okey, tak ada masalah lah. Nah, cuma kalau nak ikut yang Rasulullah buat, betul? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Okey, nampak kan? Okey, itu antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Dan antara yang Rasul baca lagi dalam hadis yang sahih menyebut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis yang comel. Cuma orang kita dia ada buat penambahan. Penambahan tu tidak sabit dalam hadis yang sahih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam. Itu sebenarnya tidak sabit dalam hadis yang sahih. Yang sabit dalam hadis yang sahih adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik. Kalau nak tambah tak ada masalah macam hak yang kita cover saat ni, cuma sebaik-baiknya kita buat apa hak yang warid ataupun hak yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara hak yang disunatkan lagi adalah kita bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, bertakbir sebanyak 33 kali dan cukup 100 dengan la ilaha illallah sampai ke akhir. Cuma masalah bertasbih, bertahmid dan bertakbir selepas daripada kita sembahyang bukan hanya satu kaedah yang ramai orang buat. Sebenarnya ada lebih kurang dalam 5 kaedah. Semuanya sabit dengan hadis yang sahih. Jadi kita betul. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lepas tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan. Sampai ke akhir kan. Cukup 100. Itu memang disebut dalam hadis yang sahih memang. Itu disebut dalam hadis yang sahih. Hak yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallah fi dubri kulli salatin 33. Sesiapa hak yang bertasbih kepada Allah selepas daripada setiap sembahyang sebanyak 33 kali, wa hamidallah 33, yang memuji Allah sebanyak 33 kali, wa kabbarallah 33, yang bertakbir kepada Allah
sebanyak 33 kali. Lepas tu fatilka tis'atun wa tis'un. Lepas tu cukup 99. Thumma qala tamamal mi'ah, kemudian dia kata untuk mencukupi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Allah Subhanahu wa taala mengampun segala kesalahannya walaupun seumpama buih di laut. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, cuma sebenarnya bukan satu. Ada lagi kaedah-kaedah ataupun cara-cara yang selain daripada cara tersebut juga sabit dengan hadis yang sahih. Baik, dan anda pernah tulis sebelum daripada ni. Ingat tadi ada pernah tulis kan? Ya, yang pertamanya adalah 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah dan 10 kali Allahu akbar. Tapi apabila kita ke bawah ni memang takut dia faham pendek kamu. Dia awak ada 33 kali kan sabit juga 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar. Jadi pakai waktu semua. Jangan. Tekah ada kerja sibuk pakai waktu. Jangan tinggal langsung. Jadi kita takut kita kebok ni, takut dia pakai hak ni lalu. Hak yang 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar, ni sabit juga dalam hadis. Yang mana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yuhafidhu 'alaiha 'abdun muslim illa dakhala al-jannah. Dua perkara ni tidak memelihara di atas keduanya oleh seorang hamba yang muslim melainkan dia masuk syurga. Dua perkara ni. Huma yasir. Kedua perkara ni cukup mudah. Cuma wa man ya'mal bihima qalil. Orang yang buat dengan kedua perkara ni sedikit. Benda ni mudah tapi orang buat sikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusabbihu fi duburi kulli salatin 10 wa yahmidu 10 wa yukabbiru 10. Dia bertasbih pada setiap selepas daripada sembahyang 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir sebanyak 10 kali. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah 25 kali subhanallah, 25 kali alhamdulillah, 25 kali Allahu akbar, 25 kali la ilaha illallah. Jadi cukup buat 100. Cuma tambah dia 25 kali la ilaha illallah. Hadis juga sabit dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunangnya daripada Zaid bin Thabit. Yang mana kata Zaid bin Thabit, umiru ay yusabbihu dubura kulli salatin 33 wa yahmadu 33 wa yukabbiru 34. Mereka itu diperintah supaya mereka itu bertasbih selepas daripada setiap sembahyang sebanyak 33 kali, memuji kepada Allah sebanyak 33 kali, bertakbir sebanyak 34 kali. Okey, dalam ada riwayat 34 kali. Okey, itu kaedah yang kita akan sebut lepas pada ni. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar. Okey. Okey, ni juga sabit dalam hadis. Tadi 33 cukup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik. Lepas daripada tu kata Zaid bin Thabit, fa utiya rajulun minal ansar fi manami. Maka tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan Ansar, ada orang mari dalam tidur dia. Dia mimpi. Faqilalah, maka dikatakan kepadanya, amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabbihu dubura kulli salatin 33 wa tahmadu 33 wa tukabbiru 34. Rasulullah perintah kepada kamu bahawa kamu bertasbih selepas daripada sembahyang 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir sebanyak 34 kali. Orang tanya dia, qala na'am, ya. Sahabat daripada Ansar kata, ya memang tu Rasul suruh lagu tu. Maka orang yang mari dalam tidur dia saat ni dalam mimpi kata ni, qal faj'aluha 25 maka menjadikan perkara tersebut sebanyak 25 kali. Subhanallah 25 kali, Allahu akbar, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali. Jangan kata mimpi pula. Mimpi tu kan mimpi sahabat. Hak tadi Rasulullah suruh. Nanti dia sebab dah habis kita baca hadis. Baik. Lepas tu katanya waj'alu fiha tahlil, dan jadikan oleh kamu di dalamnya akan at-tahlil. Tahlil maknanya la ilaha illallah. Falamma asbaha, tak kala subuh besok pagi, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah, disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuba tengok apa jawapan Rasulullah. Faqal ij'aluha kadzalik. Buatlah perkara itu seperti demikian itu. Maksudnya sebagaimana orang yang dalam mimpi kamu. Jadi bermakna ia diakui oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Rasul suruh buat sebagaimana hak yang orang datang dalam mimpi khabar pada dia. Jadi hak yang pertama, hak yang keduanya adalah subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Dapat buat dah ke benda ni? Yang kita dengar ni buat dah ke? Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Lepas tu jelas hadis yang sama. Sebenarnya ada dalil yang lain lagi. Yang saat ni yang ke berapa dah? Yang ketiga. Tiga baru kan? Tiga. Yang keempat adalah empat dah kan? Yang kelima adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Okey, itu 33 kali. Tadi kan subhanallah 33 kali. Ini pakai gabung sekaligus buat sebanyak 33 kali. Dan hak ni dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Abi Hurairah, yang mana kata Abu Hurairah, fakhtalafna bainana faqala ba'duna nusabbihu 33 wa nahmadu 33 wa nukabbiru 34. Faraja'tu ilayhi faqala taqul subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Kata Abu Hurairah, kami berselisih sama kami. Sebahagian kami berkata kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Aku pun pergi kepada Rasulullah. Lepas tu khabar tanya Rasulullah. Maka Nabi SAW khabar kepada Abu Hurairah, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sehingga cukup semua sekali itu sebanyak 33 kali. Jadi boleh juga begitu. Okay, ini di antara benda yang penting jugalah, yang perlu kita kena tahu. Perlu kita kena tahu. Sebab kadang-kadang kalau kita tak tahu ni, kita akan kata mana tu imam tu? Tak cukup 33 kali semua, 10 kali. Jadi kita mempertikaikan hak yang imam buat, sedangkan imam buat saat itu sebenarnya ada sandaran. Okey, jelas kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya wa ayyantaqilah lin-nafli min mawdi'i fardhihi wa ayyantaqila lin-nafli min mawdi'i fardhihi. Dan bahawa di sunat juga, bahawa sunat dia berpindah untuk sembahyang sunat. Dia sunat dia berpindah untuk sembahyang sunat daripada tempat fardu ni. Okey, kita kan sembahyang fardu. Lepas daripada sembahyang fardu, kita ada sembahyang sunat ba'diyah. Kita ada sembahyang sunat ba'diyah. Maka sunat kita berpindah tempat. Maksudnya kita tidak sembahyang di tempat yang sama. Kita sembahyang fardu di sini, kita sembahyang sunat di situ. Sunatnya adalah kita sembahyang fardu di sini, kita nanti lepas daripada sembahyang fardu, kita nak sembahyang sunat, kita berpindah di tempat yang lain. Okey, boleh faham? Sunat begitu. Sebenarnya bukan dalam sembahyang sunat saja, bukan untuk sembahyang sunat saja, bukan untuk sembahyang fardu pun sama. Maksudnya kita sembahyang sunat pada satu tempat, maka sunat kita berpindah kepada tempat yang lain untuk sembahyang fardu. Yang mana Imam Nawawi kata ni, wa ayyantaqila lin-nafli min mawdi'i fardhi. Dia berpindah untuk sembahyang sunat daripada tempat fardunya. Dia sebenarnya bukan berpindah untuk sembahyang sunat daripada tempat fardu, tempat sembahyang fardu sahaja disunatkan. Bahkan apabila kita sembahyang suatu sembahyang, sama ada sunat ataupun fardu, zuhur pada satu tempat, maka disunatkan kita berpindah untuk sembahyang yang lain pada tempat yang lain. Sama ada tempat yang lain kita nak sembahyang saat itu sembahyang kedua, sembahyang fardu pula ke, ataupun sembahyang sunat. Jadi kalau kita sembahyang dah pada satu tempat, sunat kita berpindah untuk sembahyang pada tempat yang lain. Supaya benda kita memperbanyakkan tempat sujud. Kerana tempat-tempat sujud itu akan menjadi saksi kepada kita. Okey, jelas kan? Bagi orang yang sembahyang fardu, lepas daripada sembahyang fardu, sunat dia berpindah tempat. Pindah tempat dah kiralah dalam masjid ke ataupun di rumah. Namun sebaik-baiknya dia sembahyang di rumah. Kerana seafdal-afdal ataupun yang paling afdal sembahyang sunat adalah sembahyang di rumah. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas sallu fi buyutikum. Wahai manusia, sembahyanglah kamu di rumah-rumah kamu. Fa inna afdala salatil mar'i fi baiti. Sesungguhnya seafdal-afdal sembahyang seorang adalah di rumahnya. Illal maktubah, mereka sembahyang fardu. Okey, jelas kan?
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bagi orang yang tidak mahu pindah tempat. Ya biar nak sembahyang situ. Ataupun tak nak pindah tempat. Contoh kita duduk Mekah. Kita duduk Mekah, kalau kita duduk dalam saf depan, duduk depan Kaabah. Kita tak nak pindah tempat, ambil korang tempat. Kita duduk situ sembahyang sunat situ, sembahyang fardu pun kita sembahyang situ juga. Jadi bagi orang yang tidak berpindah tempat, maka ceraikanlah di antara sembahyang fardu dia dengan sembahyang sunat dengan perkataan. Okey, boleh faham? Cerai dengan benda? Dengan perkataan. Cakap dulu, barulah sembahyang sunat. Ataupun cerai dengan perbuatan. Cerai dengan perkataan ataupun cerai dengan perbuatan. Kita tidak cerai dengan perkataan. Faham tak ini? Maksudnya lepas daripada sembahyang fardu tu jangan sembahyang sunat lalu. Maksudnya kita ceraikan dengan perkataan. Tak pusing ke sana, pusing ke sini. Jelas tak? Sebab tu adalah hak yang disuruh ataupun hak yang dituntut oleh Nabi SAW. Yang mana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Muawiyah, Nabi SAW memerintahkan kepada kita, katanya kata Sayyidina Muawiyah, idza sallaital jum'ata fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruj. Apabila mu sembahyang Jumaat, mu jangan sambung dengan satu sembahyang yang lain sehinggalah mu cakap ataupun mu keluar. Maksudnya berpindah tempat, bercakap ataupun keluar. Sebab apa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik. Sebab Rasul memerintahkan kami melakukan hal tersebut. Alla tusalla salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Kami tidak menyambungkan satu sembahyang dengan satu sembahyang yang lain sehingga kami bercakap ataupun kami keluar. Okey, boleh faham? Ni hak yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunangnya, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunangnya, daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aya'jizu ahadukum idza shalla an yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak mampu seorang di kalangan kamu apabila dia telah sembahyang untuk dia ke depan sikit untuk melakukan sembahyang lain, atau mundur ke belakang sikit, ataupun ke kanan, ataupun kiri, tak mampu ke nak buat lagu tu? Maksudnya Rasulullah sungguh buat begitu. Okey, boleh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa ayyan taqila lin-nafli min mawdi'i fardhi wa afdaluhu ila baitihi. Yang paling afdalnya adalah kepada rumahnya. Yang paling afdal adalah rumah. Sebab dia? Sebab seafdal-afdal sembahyang sunat adalah dilakukan di rumah. Afdal sembahyang sunat kita lakukan di rumah. Jangan jadikan rumah kita seperti kubur. Jangan jadikan pondok kita, rumah kita, bilik kita seperti kubur. Kita tidak sembahyang. Cahayakanlah, cerahkanlah, hiaskanlah rumah kita dengan ibadat sembahyang. Begitu hak yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Rasulullah memerintahkan agar kita sembahyang sunat di rumah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Wahai manusia, sembahyanglah di rumah kamu kerana sesungguhnya seafdal-afdal sembahyang seseorang adalah di rumahnya melainkan sembahyang fardu. Baik. Dan masalah ni hak yang kata wa afdaluhu ila baitih, seafdal-afdal kepada rumah dia adalah bukan hanya khusus masjid kita. Bukan hanya khusus masjid kita. Okey, boleh faham? Bukan hanya khusus masjid kita. Bahkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram pun sama juga. Dan sebab ada orang katakan Masjidil Haram kan berlipat kali ganda. Masjid Nabawi kan berlipat kali ganda. Jadi sembahyang sunat afdal sembahyang Masjid Nabawi. Tak. Jadi kalau kita duduk di hotel, afdal kita sembahyang di hotel sebab hotel itu adalah bait kita. Sebab Rasulullah ketika Rasul khabar benda ni, hadis ni, Rasul duduk mana? Rasul duduk di Madinah. Okey, boleh faham kan? Jelas kan? Jadi sebab itulah di antara benda, bukanlah kita kata kesilapan yang berdosa, tetapi di antara kekurangan ataupun benda, lah kita kata kesilapan lah, tapi kesilapan ni bukanlah kesilapan hak yang teruk.
adalah orang kita apabila dia pergi Madinah, dia tidak mengambil peluang untuk sembahyang di hotel. Okey, boleh faham? Sedangkan sembahyang di rumah, khususnya sembahyang sunat, adalah lebih afdal berbanding dengan sembahyang di masjid. Ini hak yang disebut dalam hadis. Dan Rasulullah ketika kabar benda ni, ketika Rasulullah duduk mana? Rasulullah duduk di Madinah. Dan hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa idza shalla wara'ahum nisa'un makathu hatta yasrifna. Dan apabila sembahyang di belakang mereka itu oleh perempuan. Maksudnya kita ada imam, ada makmum lelaki, lepas tu ada makmum perempuan. Maka makathu, diam mereka itu selepas daripada sembahyang hatta yang sarifna, sehingga keluar belakang orang puan. Sehingga perempuan keluar belakang. Maksudnya biarkan perempuan pergi dulu. Okey, boleh faham? Jangan bolong di antara orang lelaki dan orang puan. Jangan main. Siapa ke dalam lepas dari sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh buat begitu. Dan hak ni hak yang ulama sebut ni adalah kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh buat begitu. Dan sebab tu dalam sembahyang ni kata Rasulullah bagaimana? Khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki adalah pada awal. Sebaik-baik saf perempuan adalah pada akhir. Seburuk-buruk saf lelaki adalah pada akhir, seburuk-buruk saf perempuan adalah pada awal. Sebab hak depan saat ni dia lebih dekat dengan lelaki. Baik, begitu juga lepas daripada sembahyang. Dakwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwi bolong di antara orang lelaki dengan orang puan. Hak ni disebut dalam hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam hal ibadat pun begitu, apatah lagi dalam hal-hal yang lain. Sebab itulah dalam kita bermuamalah dengan perempuan, kita bermuamalah dengan perempuan, kita kena berjaga-jaga, kita kena berhati-hati. Sebab fitnah perempuan ni adalah fitnah yang cukup besar. Dan mana ahli-ahli agama, ustaz-ustaz yang ketika berhadapan dengan fitnah perempuan, maka rebah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Tidak gitu. Tapi rebah sekali pun bukanlah siapa keluar daripada agama. Kadang-kadang orang kita sebab dia ada masalah dengan orang puang tu. Jadi macam dia keluar daripada agama Islam tu. Dah lewatlah tu. Kalau benda yang dia buat secara sembunyi, apa kita nak heboh kan, nak membongkar. Hak tu jelas hukum dia adalah salah. Melainkan kalau sekiranya dalam hal-hal tertentu dia melakukan kezaliman kepada orang, masalah lain lah kan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena berhati-hati dalam bermuamalah dengan orang puan. Tambah-tambah kita orang penuntut ilmu ni kena berhati-hati. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggal selepas daripada kewafatanku fitnah yang lebih memberi mudarat kepada lelaki berbanding dengan perempuan. Fitnah perempuan adalah fitnah yang paling memberi mudarat kepada orang lelaki. Sebab itulah kita kena berhati-hati muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa idza shalla wara'ahum nisa'un makathu hatta yansarifna wa ay yansarifa fi jihati hajatihi. Dan sunat dia berpaling ataupun dia berpaling pada jihah, pihak ataupun sudut keperluan dia. Okey, kita lepas sembahyang, kita ada keperluan kita nak buat benda. Jadi ni bagi dulu dia biasa biasa bawa selipar duduk dalam masjid. Pakai masuk dalam masjid sekali dengan selipar. Tempat sembahyang pun pakai kasut. Jadi pintu masjid luar, kanan ada, kiri ada, depan ada, belakang ada. Okey, lepas daripada sembahyang, kita nak kona kat mana? Kita nak tubik kat mana? Kata ulama, ikutlah mu nak pergi kat mana. Okey, boleh faham? Kalau mu ada hajat kat kanan, tubik kat kanan. Ada hajat kat kiri, tubik kat kiri. Ada hajat kat atas, tubik kat atas. Contoh. Ada hajat kat depan, tubik kat depan. Ikut hajatmu lah. Itu maksudnya wa ay yansarifa fi jihati hajati. Okey, contoh kita sekarang ni kita pergi Masjidil Haram. Biasa di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, kita bawa selipar. Ya ada tempat orang letak selipar. Dan ada yang kita dah letak dah tempat tu takut hilang. Kita bawa buku-buku, kita pegang selipar. Jadi kita sembahyang pun kita tak tepi kita tak depan kita. Selipar ada dah dengan kita.
Jadi lepas daripada kita sembahyang, kita nak pusing kat mana? Ikutlah ajak kita. Nak minum air, kita pergi kat tempat air. Faham? Nak pergi lepas daripada sembahyang, nak pergi tawaf pula, pergi tempat tawaf. Lepas sembahyang nak pergi sa'i, okey pergi tempat sa'i. Lepas sembahyang lapar perut nak makan nasi, pergi tempat beli nasi. Itu maksud wa ayyang sarifa fi jihati hajati. Baik. Wa illa, dan jika tidak. Maksudnya benda jika tidak. Jika tidak ada baginya hajat, maka fayaminahu, maka dia kena berpaling kepada pihak kanan. Sebab pihak kanan adalah pihak yang mulia. Tubik kat kanan. Kalau sekiranya tak ada apa-apa hajat. Cuma kita ni kita kira mana? Kita kira kita ada pintu kanan, pintu kiri. Tubik kat pintu kanan. Gitu je lah. Sebab kita biasanya kita masuk kat tak lipat kat mana-mana pun, fungsi kat mana pun memang kita pergi ambil lipat kita. Hak yang kita dah cerita saat ni, hak yang lipat ada sekali dengan kita boleh tubik kat pintu kanan, kat pintu kiri, kat depan, kat belakang. Jadi kalau orang tok lipat dia kat depan tu, jadi dia pergi kat luar ambil lipat dia sebab hajat dia tak ambil lipat. Okay, boleh faham kan? Kalau lipat dia ada pintu kiri, dia pergi ke pintu kiri sebab hajat dia kat pintu kiri. Ni tak ada hajat benda. Nak kat mana pun boleh, maka pilihlah kat kanan. Sunat dia pilih tubik kat kanan. Tu maksud buat fa'illa fayaminah. Katanya watang qabil qudwatu bisalamil imam. Okay, kita berhenti situ dulu untuk malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada 3 soalan Ustaz pada malam ni. Ya. Assalamualaikum. Apakah hukum mai kutu duit, kutu emas dan kutu-kutu barangan keperluan lain seperti TV dan seumpamanya? Syukran. Berkenaan dengan masalah kutu. Sebenarnya masalah kutu yang pertama masalah hukum main kutu duit. Dia kaedah main kutu duit ini gimana? Main kutu duit, kita sekumpulan 10 orang, kutip dalam katakanlah sehari RM2 ke, cukup sebulan, kita beri kepada orang yang pertama. Bulan depan beri kepada orang yang kedua pula, bulan ke depan tu beri orang yang ketiga, bulan depan tu beri orang yang keempat. Itu makna kutu duit. Jelas kan? Apakah hukum? Hukum dia adalah diharuskan. Hukum dia adalah diharuskan. Kalau Anda pernah tulis benda ni, masalah ni dalam Anda pernah tulis sebelum daripada ni bab berkenaan dengan kutu. Sekejap Anda cari kejap. Anda pernah tulis berkenaan dengan bab kutu. Sebenarnya masalah kutu yang kita cerita saat ni tu, dia bukan benda masalah baru. Dan benda ni sebenarnya benda pernah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum ni lagi, yang disebut dalam kitab. Dia panggil yang dulu dia panggil Al-Jum'ah, nama dia Al-Jum'ah Al-Ma'rufah ke Al-Jum'ah Al-Mashhurah, ana lupa dah istilah dia. Itu tidak. Baik, dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah juzuk yang kedua halaman 258, kata pengarang dia Far'un Al-Jum'atul Mashhurah. Nama dia Jum'ah yang masyhur. Sebab dikutip pada hari Jumaat dulu. Bainan nisa, yang dilakukan oleh perempuan. Bi an ta'khudha imra'atun min kulli wahidatin min jama'atin minhunna qadran mu'ayyanan fi kulli jum'atin aw shahrin wa tadfa'uhu li wahidatin ba'da wahidatin ila akhirihinna jaizatun kama qalahu al-waliyul Iraqi. Jumaat yang masyhur di antara para wanita, iaitu seorang wanita mengambil, maksudnya membuat kutipan dengan kadar yang tertentu daripada setiap individu, daripada satu kumpulan, kemudian diberikan jumlah yang dipungut itu kepada seorang individu, selepas seorang individu hingga kepada individu yang paling akhir daripada kumpulan tersebut, maka hukumnya adalah harus seperti apa yang disebut oleh Syekh Waliyuddin Al-Iraqi. Okey, daripada segi hukum fiqh harus, tapi daripada segi undang-undang negara tu serah kepada undang-undang negara. Kadang-kadang undang-undang negara salah daripada segi hukum, betul, tapi kadang-kadang benda hak yang daripada segi hukum salah, undang-undang negara tak salah, tak setara. Jadi minum arak, benda maksudnya judi, kalau ada lesen tak salah. Ada lesen, hak tak salah tak ada lesen. Sedangkan ada lesen ke tak ada lesen, daripada segi hukum tetap hukum dia adalah
haram. Baik. Jadi kita tak mahu cakap undang-undang yang diletakkan oleh negara, kerana undang-undang negara ni bukanlah semua dia ikut undang-undang agama. Cuma kita nak khabar apa yang disebut oleh ulama fiqh. Okey, hukum dia adalah diharuskan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya hukum kutumah. Kutumah ada kutumah. Kutik-kutik, lepas tu cukup wimah. Gitu. Dia masalah kutumah. Anda tak tahu kutumah ni. Kena tahu kutumah dulu lah. Sebab dia al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Itu hukum di atas sesuatu adalah cabang daripada tasawurnya. Cuma nak ingat-ingat orang khabar kutumah ni kita kutik, cukup jumlah tertentu, lepas tu boleh harga mah saat itu kita beri kepada orang pertama, bulan depan beri orang kedua, bulan depan beri orang ketiga. Kalau dia melibatkan kutumah, dia hal tu kena berhati-hati kerana sebab pembelian mah ni dia mah ni dipanggil benda ribawi. Jadi pembelian mah kena jaga molek takut berlaku riba. Jadi pendek kata cara dia adalah serahkan duit kepada seorang, serahkan duit kepada seorang untuk dia membeli mah tersebut. Lepas tu dia mesti kena terima dalam akad majlis akad tersebut. Tidak boleh ada penangguhan. Dia adalah perbincangan yang perlu kita kena jelaskan berkait dengan benda ribawi. Itu kita jawab secara ringkas saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah membaca surah mengikut tertib surah pada rakaat 1, 2 disunatkan? Contoh pada rakaat pertama Alif-Lah, yang kedua Al-Falaq. Okey. Dia membaca surah mengikut turutan juga termasuk dalam hukum ataupun perkara yang disunatkan. Membaca surah mengikut turutan juga termasuk dalam perkara yang disunatkan. Cuma melainkan, melainkan kalau sekiranya datang hadis ataupun ada dalil yang mana rakaat yang pertama Rasul baca satu surah, rakaat yang kedua Rasul baca satu surah yang lain yang mana tidak ada turutan. Sebagai contoh, rakaat yang pertama surah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua surah Qul huwallahu ahad. Dalam banyak sembahyang sunat. Pada asal macam kita khabar secara umumnya mengikut turutan hak tu hak yang paling afdal. Mengikut turutan hak tu hak yang paling afdal. Namun dalam hal-hal tertentu walaupun tidak mengikut turutan sekalipun tetap hukum dia sunat. Kalaulah sekiranya ada dalil datang menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tanpa mengikut turutan. Dan di sana di antara perkara yang dibincang oleh ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah oleh kerana mengikut turutan hukum dia sunat. Okey, mengikut turutan hukum dia sunat. Memanjang bacaan pada rakaat yang pertama juga hukum dia sunat. Kadang-kadang kalau kita ikut turutan yang rakaat yang pertama akan pendek, rakaat yang kedua yang akan panjang. Okey, kalau kita ikut turutan. Jadi ketika ni manakah perlu kita kena utamakan? Adakah mengikut turutan? Okey, boleh faham. Ataupun memanjangkan hak yang pertama. Hak ni dibincang dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Dalam masalah ni ada khilaf sebenarnya. Dalam masalah ni ada khilaf sebenarnya. Jadi ada dibincang lah. Jadi kesimpulan jawapan kepada soalan Zul, ya memang disunatkan baca mengikut turutan. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudari Hafidah Mama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, jika sebelum solat kita selsema dan kita sudah buang inguh tu, tapi tiba-tiba dia nak keluar juga masa kita tengah solat. Ada setengah orang tu dia sumbat dengan tisu hidung dia awal-awal bimbang menitik. Tapi nak ia tu tertutup juga kira macam mana? Macam mana tu? Batal tak solat? Mohon pencerahan. Okey, dia keluar inguh, dia tak batal solat. Sebab inguh saat ni tu, dia bukan najis. Keluar inguh tidak batal solat. Keluar inguh tengah semayang tak batal solat. Jadi tak semestilah kita pergi ambil tisu ke kapah ke letak dalam hidung. Tambah-tambah orang puang. Mai pakai yang hitam. Letak kapah dalam hidung pula. Orang tengok jadi macam gemanyak pula. Jadi sebenarnya benda tu tidak
wajib pun sekalipun. Dah cara dia lagu mana cara dia? Mudah je cara dia. Bawa sapu tangan dalam sembahyang, pegang sapu tangan. Tekos rasa nak nitik tu, lak dengan sapu tangan. Dah apa ke pegang sapu tangan dalam sembahyang? Tak apa, tak ada masalah, boleh. Jangan melakukan pergerakan yang banyak je. Jadi nitik, ambil sapu, nitik sapu. Baik, wallahu a'lam. Tapi lepas bayar jangan risalang orang pula. Mai penuh inguh di tangan risalang orang pula. Tamu-tamu muslim ni. Allah Subhanahu wa taala ala. Kalau seorang solat di depan Kaabah, yang mana lebih afdal, lebih utama melihat kepada tempat sujud atau melihat kepada Kaabah? Dia hak yang lebih utama adalah melihat pada tempat sujud berbanding dengan melihat kepada Kaabah, walaupun orang saat itu dia sembahyang di depan Kaabah. Yang mana dalam kitab Mughnil Muhtaj, ketika Imam Khatib Asy-Syarbini mensyarahkan perkataan Imam Nawawi, qultu yusannu idamatu nadharihi ila mawdi' sujudi, dalam syarah dia ada yuak mari katakan dia wa an jama'atin anna al-musalliya fil masjidi أن المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة لكن صوب البلقيني أنه كغيره. Maksudnya ada sekumpulan daripada ulama mengatakan orang yang sembahyang dalam Masjidil Haram, dia melihat kepada Kaabah, dia tidak perlu memandang tempat sujud. Maksudnya lebih afdal kepada dia memandang kepada Kaabah berbanding melihat kepada tempat sujud. Lakin sawwab al-Bulqini, tetapi telah menghukum betul oleh Imam Bulqini bahawasanya sembahyang di Masjidil Haram adalah kaghairihi, seperti selain daripada Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram sekalipun sunat afdal melihat pada tempat sujud berbanding dengan melihat Kaabah. Katanya waqala al-Isnawi, berkata oleh Imam al-Isnawi, inna istihbaba nadharihi ila al-Ka'bati fi as-salati wajhun dha'ifun. Sesungguhnya disunatkan memandang kepada Kaabah di dalam sembahyang adalah wajah yang dhaif, bukan pandangan mu'tabar. Wallahu a'lam. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu lah. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Jadi ada soalan lagi, insya-Allah kita minta Ustaz Mang Ipoh, lepas tu kita jawab pada minggu hadapan. Allahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian kelas kita pada malam ni, dan terima kasih kepada semua yang join, yang share dan juga yang bertanyakan soalan. InsyaAllah ada dua soalan lagi ni kita akan jawab pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi untuk makluman semua, insyaAllah pada minggu hadapan, hari Isnin dan hari Selasa, kita akan mengadakan munajat rakyat peringkat Adun Buluh Gading. InsyaAllah kita akan bermula pagi Senin dan akan berakhir pada hari Selasa, dan kelas kita berjalan seperti biasa insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua. Untuk akhirnya saya nak minta Ustaz untuk bacakan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما واسعا. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما واسعا. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنزل الرحمة علينا وعلى أهل بيتنا وعلى جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua. Marilah sama-sama kita tangguh dulu telaki kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
إلا الذين آمنوا وصلوا وتواصوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.